63 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,476 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan jumlah kes baharu itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, kesemuanya adalah kes tempatan. Jumlah kes tersebut adalah hasil daripada 1,258 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 5%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan kategori 5. 23 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,920 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 454 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.3%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 30 Januari 2022. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.8%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 94%. Kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 40%. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ini mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 23 Januari hingga 29 Januari 2022, alhamdulillah tidak ada mukim mempunyai lebih daripada 40 kes, di mana 22 mukim ataupun 56.4% mempunyai jumlah kes di antara 1 hingga 40 kes. Dan 17 mukim atau 43.6% mempunyai kes sifar. Sementara itu, setakat 31 Januari, sampel-sampel daripada 570 kes positif COVID-19 yang dikesan di negara Brunei Darussalam telah melalui ujian gene sequencing bagi mengenal pasti varian yang ada di negara ini. Daripada jumlah tersebut, 520 sampel telah disahkan varian Delta, manakala 50 sampel adalah varian Omicron. Kes-kes varian Omicron ini termasuk 37 kes import dan 13 kes tempatan. Kesemua kes-kes varian Omicron yang dikesan di negara Brunei Darussalam hanya mempunyai simptom-simptom yang ringan atau tidak mengalami sebarang simptom sama sekali. Setakat ini tidak ada kes varian Omicron di negara ini telah dikategorikan dalam kategori 4 atau 5 atau memerlukan bantuan oksigen dan rawatan intensif. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana ketiga-tiganya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sebagai penghargaan mengharumkan nama negara Brunei Darussalam dengan mendapat tempat pertama anugerah ICT ASEAN 2021 kategori Digital Content, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pagi tadi mengadakan majlis penghargaan kepada penerima anugerah tersebut. Mempertandingkan produk Taksim iaitu Virtual Assembly Simulation menggunakan realiti maya dan penderia gerakan tangan, Rumin Corporation menewaskan penyertaan dari Indonesia dan Thailand. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kemenangan Rumin Corporation diumumkan semasa majlis anugerah berkenaan pada 28 Januari secara dalam talian. Dalam segi keistimewaan, produk kami ia adalah menggunakan teknologi industri 4.0 iaitu menggunakan AR, VR dan XR. Dan dengan XR ia adalah platform di mana siapa-siapa saja boleh melayari platform kami dan membuat latihan yang telah kami sediakan. So, alhamdulillah juga
Romania ini kira one of them lah, the best among the best lah, under that digital content category lah. Itu yang peluang nyerang pencapaian Brunei yang terbaik lah pada masa ini. PITI mengalurkan orang ramai ataupun syarikat tempatan yang ingin menceburi dalam bidang ICT ini. PITI ada memberikan peluang bantuan seperti training untuk mengembangkan produk mereka ataupun memberikan mereka peluang untuk mengikuti pertandingan BIKTA. 22 anak pokok ditanam di IBTE Kampus Sultan Bolkiah sempena protokol hijau dan hari bertindak. Kempen penanaman pokok diadakan pagi tadi di IBTE Kampus Sultan Bolkiah, Seria. Anak-anak pokok tersebut disumbangkan oleh Pejabat Perhubungan Mitsubishi Corporation Brunei. Kempen seumpama itu adalah bagi mendukung garis panduan protokol hijau. Ia merupakan salah satu inisiatif ke arah mengurangkan jejak karbon di premis-premis sektor kerajaan. Antara yang menyertai Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kumpulan sajak sungai, laut dan kita yang ditulis oleh seorang penulis tanah air menerima anugerah penulis Asia Tenggara bagi negara Brunei Darussalam tahun 2021. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan bertanggungjawab selaku urus setia anugerah penulis Asia Tenggara bagi negara Brunei Darussalam. Setiap tokoh penerima anugerah yang dipilih oleh panel penilai di negara masing-masing dinilai berdasarkan hasil karya yang telah terbit mengikut genre yang ditetapkan oleh pihak penganjur di Bangkok, Thailand. Mula menceburkan diri dalam bidang penulisan pada tahun 1973 dalam pelbagai genre seperti drama radio, televisyen dan pentas, cerpen, puisi, esei dan kritikan, Dr. Haji Morsidi bin Haji Muhammad dengan nama pena Morsidi MH diangkat dan diiktiraf untuk menerima anugerah berprestij peringkat serantau tersebut. Kumpulan sajak sungai, laut dan kita mengandungi 99 muka surat antara lain memaparkan pengajaran yang dijadikan teras dalam perjalanan sehingga dapat memaknai hidup dan mengintrospeksi diri. Isinya itu ada hubungan dengan misalnya pertama, denyut nadi dan perjalanan hidup. Denyut nadi dan perjalanan hidup ini ia lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan situasi kehidupan manusia. Dan juga berdasarkan pengalaman saya. Yang keduanya berkaitan dengan patriotisme, cinta kita kepada negara, cinta kepada tanah air, dan juga tentang pembangunan negara dan sebagainya. Kemudian barulah alam dan makna hidup. Yang terakhir ialah introspeksi diri dan hakikat hidup. Anugerah Penulis Asia Tenggara merupakan apresiasi yang sangat besar kepada bidang sastra negara serantau. Ia bukan sahaja dapat mengangkat dan menghargai nama penulis sesebuah negara, malah mendorong dan menggalakkan para penulis negara dua serantau untuk terus aktif berkarya dan aktif dalam hal kemasyarakatan yang menyumbang kepada kemajuan dan kejayaan dunia pesuratan Melayu. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan mengeluarkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan International General Certificates of Secondary Education IGCSE Oktober-November 2021. Kedua-dua peperiksaan dilaksanakan buat pertama kalinya secara kaedah alternatif iaitu School Assessed Grades SAG. Seramai 5,885 orang calon menduduki peperiksaan pada sesi Oktober-November 2021. Pencapaian calon di peringkat sekolah yang memperoleh sekurang-kurangnya 8O ke atas adalah 1,621 calon. Sementara yang memperolehi sekurang-kurangnya 5O ke atas seramai 3,324 calon. Manakala calon yang memperolehi sekurang-kurangnya 4O ke atas 3,928.
Seramai 599 calon sekolah mendapat grade A dalam 5 hingga 14 mata pelajaran. Seramai 67 calon menunjukkan keputusan cemerlang dengan pencapaian agregat 6 grade A dalam 6 hingga 13 mata pelajaran. Di samping itu, 142 calon mendapat grade A dalam 8 hingga 14 mata pelajaran yang mana 49 daripadanya adalah terdiri daripada calon sekolah kerajaan. Seramai 96 calon beroleh grade A dalam 7 mata pelajaran, 132 calon dalam 6 mata pelajaran dan 229 calon dalam 5 mata pelajaran. Bagi penuntut-penuntut dan orang ramai yang layak dan berhasrat untuk menduduki peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat O dan IGCSE dalam bulan Mei Jun tahun 2022 ini, hendaklah mendaftar terus ke sekolah masing-masing atau Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan bagi calon persendirian pada waktu pejabat dibuka. Tarikh tutup pendaftaran peperiksaan bulan Mei dan Jun bagi calon persendirian pada hari Isnin 14 Februari. Manakala bagi calon sekolah hendaklah menghadapkan permohonan melalui sekolah masing-masing.